Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih saudara saya Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO dan Pengurusi Barisan Nasional. Saudara Mat Sabu, Stephen mewakili DAP dan rakan-rakan saya muliakan. Terima kasih sambutan begini dan satu hari ini dari Mada tadi sampai sekarang ini luar biasa. Saya fikir rakyat Kedah sudah pun mengambil keputusan, insya-Allah kalih bagi cerdik pun. Sudah kita adakan pilihan raya negeri di 6 negeri. Dan apa hujah untuk mempertikai kerajaan perpaduan? Sebahagiannya dijawab oleh Saudara Datuk Seri Zahid. Kerana kerajaan perpaduan ini 7-8 bulan tak buat apa-apa. Kerja kita dia kata pergi ceramah saja. Kedua, dia kata tidak ada integriti. Kerana Anwar ambil Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri, kluster mahkamah. Ketiga, dia hanya gunakan kuasa dia, kerajaan negeri khususnya Kedah, menyerang dan serang dan serang. Saya nak jawab yang pertama. Tak jawab serangan dia. Kita dalam kerajaan ini, kita bersama dalam perpaduan, bukan saja soal titah raja, titah Pertuan Agong. Walaupun ada seorang tak baca dan tak tahu. Tetapi meneruskan satu agenda. Saya bukan datang nak puji Datuk Seri Zahid. Tetapi saya nak beritahu keputusan dia, ketegasan dia dalam perpaduan dan dalam jemaah menteri. Saksi-saksi ada. Tidak berganjak dari prinsip perjuangan membela nasib Melayu dan rakyat Malaysia. Manakala saya nak pilih, saya ambil keputusan itu. Buat apa berdegar-degar cakap soal Melayu, cakap soal Islam, tak ada perubahan. Tapi dalam masa 7-8 bulan, banyak masalah kita cuba selesaikan. Untuk petani, untuk nelayan, untuk pekebun kecil Kedah, untuk pesawah padi tadi. Tiap langkah diambil. Ini bukan kerja saya seorang. Sebagian besar menteri wilayah dan desa. Desa dan wilayah. Wilayah dan desa. Ya. Dan pertanian. Dan pengangkutan anti-relo. Sudah saya pengusikan mesyuarat jemaah menteri. Belum pernah satu kes di mana kita bertelagah kerana ada agenda nak tolong Melayu atau nak tingkatkan martabat Islam. Yang dibicara di luar ini jauh berbeza. Sama ada katanya UMNO ini tidak memikirkan hal lain selain daripada kepentingan mereka, atau DAP akan menyanggah, membantah tiap program dan keputusan untuk mengangkat martabat Melayu dan Islam. Itu bicara di luar. Kita di dalam tahu bahawa ada rencana yang dipikir, dilaksanakan bersama. Tetapi bedanya apa dengan mereka? Prinsip perlembagaan yang disepakati tidak mungkin dikorbankan. Ini duk cerita di luar bahawa pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan ini akan khianati amanah bangsa. Saya tanya di parlimen, di depan Marang, di depan Pagoh dan pimpinan yang lain, bagi satu contoh di mana kita khianat Islam. Bagi satu contoh di mana kita abaikan nasib orang Melayu. Tidak ada. Yang ada propaganda jahat dan fitnah di luar.
Sudah. Saya minta rakyat Kedah bangkit. Tolak fitnah. Tolak khianat. Dan bangkit bela nasib rakyat. 8 bulan. 1 kes. Sakau kontrak ke. Ambil komisen di antara menteri. 1 kes pun tidak ada. Kita pantau daripada polis. Kita pantau daripada SPRM. Tidak 1 kes, saudara. Bagi tahu masa kerajaan perpaduan, sebelum kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional, ada tak kes mereka sakau? Ada tak minyak masak hilang? Ada tak jana bawa Bumiputera bagi dekat Cina? Shush! Kalau ada, pasal apa hampa nak bincang, fikir, susah sangat nak kalih ni? Ya. Bagaimana? Dulu propaganda dia bersih. Dan kita pula tak jawab banyak. Rupa-rupanya tertanam di sebagian anak-anak muda kita. Memang betul bersih. Sudah, saya Menteri Kewangan. Tengok fail-fail ini. Saya dulu Ketua Pembangkang. Memang serang kuat. Tapi tak terjangkau apa yang mereka lakukan dengan perjudian haram. Orang kata biasa. Masa UMNO takat 8. Masa Perikatan Nasional naik 22. Dengan PAS bersatu di situ. PAS kata dia tak buat. Tak buat apa, kita bangkitkan. Betulkan, tak betul sampai habis. Masa kita, saya dan Datuk Seri Zahid, di antara langkah pertama, turun balik sama macam Barisan Nasional dulu 8. Tapi bukan setakat itu, naik 8-22 ingat percuma ke? Dia tak sogok ke? Ini yang banyak duit di mata tempat ni dari mana-mana. Duit judi. Saya ulang, dulu saya sebut duit judi. Malam ni saya nak sebut duit judi yang bantu mereka banyak. Nak cabar-cabar, nak saman, sila saman saya kalau berani. Ini masalah. Ya, PAS kata dia tak tahu. Hang tak tahu kalau hang duduk di kampung tak apa. Hang duduk di Lahang Yue atau Cerok Kudung. Cerok Tokun jangan sebut. Tak apa. Ni Aziz, ni duduk di dalam jemaah menteri. Dia tak tahu, kita bagi tahu, tanyalah. Sepanjang masa dalam jemaah menteri, sepanjang masa duk jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibiarkan begitu rupa. Sudah, cuba fikir hal ini. Bukan perkara kecil. Dan ini yang menyebabkan kita dah mengalah. Sebab tu saya kata, dalam kempen ini, Pakatan Harapan Barisan Nasional, khususnya UMNO, kita tidak ambil sikap defensif. Kita lawan dan serang mereka habis-habisan. Projek seperti mana saya sebut, Jana Wibawa. Bila bercakap, heboh. Tengok bawah Perikatan Nasional, kita ada projek bantu Bumiputera. Projek bantu Bumiputera. Teruk-teruk dulu Zahid. Aku tak pernah dengar projek Bumiputera hang sakau bagi kat Cina. Puak Bersatu ni, nama projek Bumiputera pun dia sakau bagi kat Cina. Kerana balik di sini hidup Melayu. Dan sambut pula Allahu Akbar yang lebay ni pun. Sebab itu saya kata kena jawab. Nasib baik ni kempen politik. Kau cakap kita Perdana Menteri tak boleh kena cakap kontrol. Kontrol apa? Mereka tak kontrol, nak suruh aku kontrol. Ini. Kena faham. Kita ceritalah bawa Elon Musk masuk. Ini berapa puluh orang dah di merata Asia ni pujuk Elon Musk. Dia pilih Malaysia. Sebab Malaysia ini aman. Terima kasih polis, tentera. Jaga negeri ini aman. Sebab apa?
Sebab politik ini stabil. Terima kasih Zaid. Hang hero sebenarnya. Mana Jack dan Zaid lebih hero dah. Mata dah lagi terang. Ya, tak betul. Dan dia diserang. Saya tengok sekarang dalam kempen-kempen melawan UMNO, menentang UMNO, terutama Bersatu dan PAS, dia tak serang UMNO sangat. Dia serang Zahid. Supaya dia nak minta orang UMNO tu pindah sikit sebagian kepada dia. Ni saya nak beritahu, terutama orang UMNO. Minta maaf Presiden. Selaku mantan timbalan Presiden nak cakap. Di Bangi, saya cerita pengalaman bagaimana Tun Mahathir dan Mahyudin pakat untuk haramkan UMNO. Azizah maklum kepada saya. Hari itu juga saya sampai ke rumah Mahyudin. Memang tegang hubungan. Sudah tahu saya lawan UMNO. Masa tu lah yang marah. Tetapi saya tak setuju haramkan UMNO. UMNO ada sejarah dia sendiri. Sejarah perjuangan kebangsaan. Ini parti ibu bapa saya. Saya beda pendapat. Ya. Tetapi haramkan itu bukan penyelesaian. Kita tak boleh padam sejarah. Alasan apa? Nak haramkan. Kalau dalam cara politik, lawan. Dia kata tak boleh. Dah keputusan dibuat. 2 minggu dia paksa haramkan. Saya jawab, kami tidak setuju. Masa itu 51 ahli parlimen daripada Keadilan dan kesemuanya 82 ke 8 daripada PH. Saya kata saya akan bercakap dengan Mat Sabu dan masa itu Lim Guan Eng, kami tidak boleh bersama. Pegang. Dia kata boleh bincang dengan Mahathir. Dia kata pasal nak bincang, kita ada buat keputusan. Bila jumpa Mahathir 2 hari itu, keesokannya, dia tanya, you masih baik dan ada hubungan dengan Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Zahid? Apa kena mengena? Jadi saya tak mau layan itu. Kalau ada hubungan peribadi, apa masalah dia? Saya bukan musuh peribadi. Jadi sebab itu terhenti program itu. Apa dia? Rencana mengharamkan UMNO. Saya nak bagi tahu ni orang UMNO yang duk goyang sekarang ni. Sanggupkah kamu bagi dukungan kepada parti? Sebaik dia berkuasa, dia akan haramkan parti kamu, parti keramat kamu. Apa jenis manusia yang boleh khianat amanah? Ya. Dia marah Datuk Seri Zahid sebab apa? Pada Datuk Seri Zahid ambil pendirian yang agak tegas. Betul. Saya terima kasih. Dan ketegasan dia kerana dia tahu sejarah ini. Pilihan masa itu apa? PAS Bersatu minta bersama dengan UMNO. Masa dia lemah, dia minta pertolongan UMNO. Apa kata? Andai kata dia kuat, UMNO memang dia nak haramkan kerana Bersatu daripada awal ditubuhkan untuk mengganti UMNO. Sekarang ini tidak ada kekuatan sama sekali. Kekuatannya itu bersandar kepada PAS. Tanpa dukungan PAS, Bersatu dah hapus, lenjak sama sekali. Dan kita jadikan pilihan raya di Kedah dan di negeri lain ini, pertama, gunakan segala kekuatan yang ada pada UMNO, MCA, MIC dan PH Pakatan Harapan. Ini masa kita ajar mereka yang nak haramkan parti kita. Kalau ada muka-muka ahli UMNO yang masih goyang-goyang, lesing. Ya, saya bukan ahli UMNO, tapi saya tak boleh faham apa politik sampai macam ini. Ya, beza pendapat dengan Datuk Seri Zahid tak apalah. Nak kritik dia boleh kritik. Tapi salah dia apa? Sebab dia bersama dengan Kerajaan Perpaduan.
Salah dia apa? Karena kononnya dia gadai prinsip dia kepada DAP. Dan DAP itu menentang Islam, menentang syariah dan lain-lain. Yang gelakkan ni apa? Ya, cuba lihat. Beza dia, kita dah buktikan. Saya kata sampai 8 bulan. Belum pernah kita ni selesaikan hutang 8.3 bilion. Saya terpaksa bentang di kabinet ni bulan Jun. Betul diluluskan dulu. Ya, diluluskan. Tapi fulus maafi. Tak lulus dengan wang. Jadi lulus kabinet bulan Jun. 27 Jun saya sign. Kali pertama saya sign 990 juta ringgit wang kepada peneroka untuk lupuskan. Tapi dia kata saya bohong. Ya. Tak apa, kerja dia. Takkan nak kata saya betul. Tapi ini politik dia. 83, siapa ada orang Felda? Majoriti Melayu. Ada kita dengar Lok bangkitkan soalan bantah? Tidak. Soalan dia hanya minta supaya ada ketelusan, ada alasan, ada rasional. Kita jawab, ada dalam kertas. Dan kita teruskan. Kita tambah peruntukan untuk JAKIM dan kegiatan Islam. DAP tidak bantah. Yang DAP minta, jangan kita guna kuasa untuk tekan orang bukan Islam, untuk nafikan kebebasan hak mereka. Itu saja yang diminta. Bagi saya tak ada salah. Tadi Surah Zaid sebut tentang adab berbeza pendapat. Kita gunakan wang kerajaan JAKIM, terbitkan buku terjemahan Syekh Taha Jabir Al-Alwani, Adabul Ikhtilaf fil Islam, adab berbeza pendapat dalam Islam. Disebar, dan saya bagi tiap naskah kepada semua ahli jemaah menteri yang Muslim dan yang bukan Islam. Tak ada pula dia bantah, don't give Islamic book to us. Tak ada pula. Jadi di antara kenyataan dan propaganda, kita kena bezakan. Yang dilakukan ini, saya tengok pas bersatu kempen dia fitnah saja. Sebahagiannya Mak Sabu sebut, sebahagiannya saya dengar Datuk Seri Zahid. Apa dia? Habis. Macam biasa kita dengar. Dan ada yang percaya. Khianat. Sebab itu dia boleh bila sebut, sokong masuk syurga. Tak sokong jadi musuh Allah. Dan ada dua jawab, Allahu Akbar. Sudah. Yang jadi masalah ini bukan saja penceramah. Yang dengar, ada yang pakai lebay, ada yang pakai serban, ada yang pakai jubah. Apa dia jadi pada Islam kita ni? Sampai jahil tebal ni. Sampai fitnah pun Allahu Akbar. Maki orang pun Allahu Akbar. Mencarut pun boleh. Dan sudah kata ini parti Islam. Dan kata semua parti mengatasi walaupun kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Semua kita hafal. Ketinggian dan kemurnian Islam. Sebab itu saya kata, pilihan raya ini mesti menjadi tanda untuk kita buat keputusan selamatkan negara kita. Kalau orang tanya saya, Anwar, yang kawan-kawan kerajaan perpaduan ni, apa dia? Saya nak selamatkan negara kita. Dari segi politik ni perpecahan kaum agama yang sengit. Kawan-kawan kita cerita, belajar dari pengalaman lain. Mula saya tercutus masalah itu menjelang 13 Mei. Berapa bulan, berapa tahun boleh pulih balik keyakinan orang luar. Tengok Lebanon, tengok Iraq, tengok Syria, tengok Afghanistan. Pergaduhan sesama ni sendiri. Tidak ada batas. Saudara, selamatkan negara ini. Kalau tanya PH atau BN, mengapa nak jaga perpaduan? Jawabnya, kami nak selamatkan negara ini dari malapetaka. Belajar dari pengalaman lain. Sebab itu di UUM bila dialog, ada pelajar Terengganu dia kata, tak mahu masalah kaum agama. Macam dia anggap remeh dan politik. Saya beritahu anak anda, kena ingat,
Jangan nak buat andaian everything is fine. Sebaik saja timbul masalah yang tak dapat dirongkai, kebencian antara kaum menebal, kebencian antara agama menebal, ia akan bawa malapetaka. Yang susah itu rakyat bawah, yang atas itu boleh selesai. Orang besar, orang kaya, dia selamat. Tetapi rakyat akan derita. Sebab itu bila bercakap soal selamat Melayu, proklamasi Melayu, saya habaq tun-tun yang kaya berbilion-bilion ringgit ni, tak payah nak jawab banyak-banyak. Betul nak tolong Melayu? Terima kasih, bagus. Saya pun nak tolong Melayu. Betul itu nak selamatkan Melayu? Ya, baik Tun. Berapa kekayaan Tun? Berapa bilion? Campur anak-anak sekali? 4 bilion? Bagi 2 bilion balik kepada rakyat. Kekayaan Tun Daim berapa bilion? 6 bilion. Okey, bagi 4 balik kepada rakyat. Kita tutup buku. Ni hang dah sakau berbilion-bilion, nak ajak kita nak buat apa? Sudah. Ada kawan-kawan kita, no, jangan lawan, mereka ni besar-besar, kaya-kaya, Tun-tun, bilion-bilion ringgit. Ada. Dia boleh kontrol media, dia boleh beli pengundi. Saya peduli apa? Apa erti jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri, kemudian jadi pecacai dan takut nak bicara bela nasib rakyat? Di sana kita kena bangkit. Orang keadilan ke, orang DAP ke, orang UMNO ke, bangkit sekarang dan pertahankan hak rakyat. Ini masa kita tunjuk kuasa itu untuk membela nasib rakyat. Bukan kuasa itu untuk mendera dan menindas rakyat dan menipu rakyat. Orang kata marah. Tak ada cerita lain ke? Tata kelola dan rasuah. Ramai mantan-mantan menteri yang bersama mereka tinggal UMNO ni. Saya nak bagi ingatan ni, Pak. Ramai. Wah, bercakap berdega-dega. Zahid ni penipu. Anwar ni penipu. Pura-pura dan Islam. Ni. Hang tengok muka hang di cermin dan dengar. Mana ni? You fokus sikit saya nak jawab. Mantan-mantan menteri. Ada yang pernah teks kat saya. Anwar, tak usahlah cakap soal rasuah tata kelola. Jaga negeri ni. Orang tak baca. Elon Musk tu datang main begitu, Anwar. Mimpi-mimpi. Oh, how are you? Can I come invest your country? Kita kerja. Bukan saya. Seorang. Ramai. Untuk bawa dia. Sebelum itu Richard Lee. Peniaga. Saudara paling kaya di Hong Kong. Datang 3 hari sudah. Sebelum itu Aramco, chairman, syarikat minyak gas paling besar di Saudi dan di dunia, datang umum nak jadikan Malaysia hub for Southeast Asia, nak increase investment into Johor, Pengerang dan lain-lain. So ingat saja. So ini hasil kerja kita sebagai pasukan. Bukan saja menteri-menteri, tapi jabatan-jabatan kerajaan, pegawai, duta-duta, matrid, maida, semua ini kerja sebagai pasukan. Orang tambah keyakinan. Jadi itu satu bab. Jadi mantan-mantan menteri ini bercakap seolah kita tidak buat apa. Dialah pejuang Islam, dialah pejuang Melayu. Saya kata, tengok cermin, tengok rekod, tengok kontrak, tengok berapa tanah kamu ambil, berapa wang kamu sakau, kamu jaga baik-baik. Ya, wah, Anwar guna kuasa amaran. Apa guna kuasa amaran? Saya dah tengok file. Saya dah tengok file. Cakap berdega-dega. Dia nak pergi ke sana seolah orang boleh melindungi dia. Saya tak peduli. Saya dah jawab. Dengan tun pun kita lawan. Apatah lagi cicak bengkarung. Ya sudah. Ini mantan-mantan menteri UMNO Zahid. Jangan bagi can. Ini Zahid pun kadang-kadang dia nampak baik.
Bagi betul-betul. Ya. Seolah-olah dia bersih, jaga. Saudara, saya tak menggunakan medan ini bongkar lebih daripada itu. Tapi percaya, saya bercakap juga sebagai Perdana Menteri. Rekod dan fail saya dah lihat. Memang memalukan. Kalau tanya saya, memang eloklah dia berambu sebelah UMNO. Kalau kekal UMNO, bak malu aku je. Bak malu Zahid je. Ya. Rekod begitu rupa, menjajah. Pergi sana, adalah kena masuk PAS, terus pakai serban dengan jubah. Hang pakai 4 kali besar serban, aku tak heran. Aku tahu perangai hang. Ya, saudara. Depan ni balun saya tengah mati. Tapi ini kenyataan. Saya tak tambah. Ini mantan-mantan menteri UMNO. Kamu dapat habuan, bina kekayaan, pakaian, kenderaan, harta dalam negara, luar negara. Ya, di Australia berapa kumpulan mereka harta besar. Ya. Kemudian oleh kerana tak dapat tempat, bukan isu dasar, bukan isu prinsip, isu calon, isu kedudukan, isu kalau dia kekal pun Zahid, sorry ya, katalah dia kekal, kemudian Datuk Seri Zahid bagi senarai suruh lantik menteri, I'm sorry, cannot be considered, tidak layak sama sekali duduk dalam kerajaan perpaduan. Maka dia keluar, silakan. Lebih baik untuk UMNO dibersihkan daripada penyangak-penyangak seperti ini. Tapi saya tak cakap, ini pertama kali saya cakap macam ni. Saya dengar. Sebab saya menyampah, bercakap seolah-olah bersih. Ni baru 2 minggu sudah dia maki PAS lebih teruk daripada kita. Saya tak pernah kata PAS tu parti ajaran sesat. Saya tak pernah mengkafirkan. Yang sebut sesat keluar dari Islam itu Mahathir dengan Muhyiddin yang kamu jilat sekarang. Ini cuba tanya, dia taubat ke belum? Mengkafirkan orang parti itu wajib taubat. Cuba PAS tanya, dah taubat ke belum? Tapi bila cakap ini yang saya terpaksa malam ini cakap agak tegas sedikit. Kerana apa? Kerana saya tidak mau bangsa saya tertipu dengan cara sedemikian. Bangsa Melayu ini bangsa bermaruah. Budaya Melayu dan tamadun Melayu ini, seperti mana saya sebut di Gombak, kalau orang khianat macam Raja Mendelia dan Si Kitul, Sultan Melaka bukan saja bunuh, khianat ni. Ramai dah lagi UMNO, dari keadilan pun ada. Jajah di Selangor. Poin tak ada. Anwar pakai songkok pergi Bangkok. Pakai songkok tak apalah, pakai sarung. Anwar pakai capal. Itu dah modal dia. Oh, nak jadi Perdana Menteri ke selebriti ke? Ni cemburu tak tentu ah. Macam gila talak. Ya, orang keluar UMNO ni Zaid, yang keluar keadilan ni macam gila talak. Ya. Tapi ingat, orang khianat kalau dia beza pendapat atas prinsip. Prinsip apa? Pasal kita lawan rasuah, pasal tata kelola, oh pasal DAP. Yang dulu PAS dengan DAP berapa lama? Jadi Esko Selangor itu bersama DAP atau tidak? Masa tu UMNO lawan. Sekurang-kurangnya UMNO, saya salute lebih ada prinsip daripada puak ni. Aduh, dulu DAP Lim Kit Siang ni, saya jarang peluk Lim Kit Siang. Ustaz Hadi peluk. Nah. Jadi apa prinsipnya? Masa itu bukan sekali, daripada 2008 sampai 2015. Lamanya. Baru dia sedang 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 tahun
Baru reti. Benar lah retinya. Orang Kedah kata mana kalau tunjuk 7 tahun baru nak reti, benar. Tapi sebenarnya pertimbangan politik, kepentingan pribadi di Pulau Pinang bersama, di Perak bersama, bertahan sampai buat tunjuk perasaan baring tengah jalan di Bukit Candan, pertahan kerjasama dengan DAP. Steven lah ni salah kerana UMNO berkawan. Sarani ya. Sarani penggarang ya. Baik, jadi saya harap kita faham. Kita jangan defensif. Saya tengok strategi kita kadang-kadang kempen ni kita defensif. Ya. Jangan. Saya nak bagi jaminan tegas di sini. Kerajaan Perpaduan, saya dan tim, kita ada pendirian kita. Pertama, selamatkan negara ini. Jamin perpaduan dan keadilan. Angkat martabat orang Melayu. Jamin kedudukan orang Cina, India, Iban Kadazan. We make no apologies. This is the country for all and justice for all Malaysians. Dia katalah apa pun. Ini prinsipal kita. No apologies. Jadi, kalau begitu untuk apa? Jaga. Dan sekarang ni baik. Bila masa ringgit jatuh sedikit, habis dari rendah. Padahal jatuh ringgit itu tak seteruk jatuh masa Perikatan Nasional, perintah. Tapi kita tak jawab, dia terang. Sebenarnya ringgit ni jatuh. Cuba bagi tahu ni masa hang perintah dulu, ringgit lagi teruk pada ni, tahu tak? Habis cerita. Yang belanja ringgit naik balik lah. Nasib baik. Pasal dekat pilihan raya. Baik. Tapi kalau ringgit jatuh, dia dalam fundamentals ekonomi itu bukan ringgit saja fakta. Pertumbuhan. Suku pertama tahun 2023, kita terbaik banding China, banding Singapura, banding Indonesia. Pelaburan tinggi 71 bilion ringgit. Inflasi paling rendah. Sudah, ini pointers to determine economic fundamentals. Jadi kita tanya, yang dia belum buat apa? Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan, dan pilihan raya ini penting. Belum pernah ada program yang pertanian dengan Mada buat tadi, dengan Bernas. Yang walaupun dia kata saya nak kejam kepada Syed Mokhtar, saya baik dengan Syed Mokhtar, bukan saya sakau duit dia. Sebab tu saya berani kata, Syed, bagilah dia 10 juta. Bagilah 50 juta. Kepada siapa? Kepada pesawah padi. Dan sekarang saya kata, buat kerjasama, ada rencana 5 musim dalam 2 tahun. Kos kerajaan dari segi infrastruktur, 3 bilion ringgit. Itu kerja kita carilah. Ini saja cara. Program kita nak tolong rakyat, ini dia. Kita bawa program kita untuk rakyat. Apa dia program untuk pesawah padi? 5 musim 2 tahun. Pendapatan meningkat. Bila nak mula? Sekarang mula. Dah cuba ada dah trial, kita nak perluaskan hektare yang baik, yang besar. Itu program kita. Yang lain sebenarnya kita umumkan. Dalam program, seperti saya sebut tadi, pelaburan, satu berita sangat baik dalam tempoh 1 bulan. Elon Musk, orang paling kaya di dunia. Aramco, syarikat minyak terbesar di dunia. Richard Lee, orang paling kaya di Hong Kong. Dan minggu ini, Chief Secretary Hong Kong, apa dia panggil apa? Chief Secretary? Stephen, hang baik-baik jaga, hang Menteri Menteri Keuangan, tak boleh jawab macam mana? Akan bawa rombongan Hong Kong besar. Tentunya dengan persetujuan Beijing. Untuk jadikan Malaysia tempat pelaburan. Jadi ada Arab, ada Amerika, ada China. 3 hari yang lalu Menteri Pertahanan India datang. Dengan mesej khas daripada Perdana Menteri Modi. Untuk meningkatkan kerjasama 2 hala
dari sudut perdagangan dan pelaburan. Itu kerja kita, saudara. Untuk selamatkan negara dan tingkatkan ekonomi negara. Dan kita warisi satu keadaan yang teruk untuk baiki. Jadi saya harap kita kerjalah baik-baik. Saya yakin kalau PH dan BN betul-betul dari atas sampai bawah betul-betul muafakat fikir masa depan bangsa dan negara. Hindar daripada sentimen-sentimen lama. Hindar daripada mendengar propaganda-propaganda karut mereka. Dan tahu tak ada pilihan bagi negara kita. Kita pilih satu dasar yang sederhana, yang moderate, yang boleh angkat ekonomi, jaga semua rakyat, atau kita pilih parti yang boleh bawa rosak dan pecah belah masyarakat dan negara kita. There is no choice. Ini bukan pilihan. Ini satu imperatif yang harus kita ambil. Dan saya minta betul-betul. Karena saya yakin, saya bagi tahu Dr. Sri Zahid berulang kali. Saya kata kalau boleh gerakkan orang PH ni, calon PH calon dia, calon BN calon dia. Orang UMNO, calon PH calon dia, calon BN calon dia. Kalau ada pandangan begitu, kita menang bergaya di negeri Kedah ini, insyaAllah. Sebab itu kempen mereka, selain daripada maki saya hari-hari, maki Dr. Sri Zahid. Dan UMNO pun dia kurang. Kerana kononnya nak pujuk ahli UMNO. Tanggungjawab kita terang kepada orang UMNO. Ya. Kalau nak selamatkan parti dan selamatkan negara, jangan dengar nasihat musuh. Ini ada orang, saya sebut tadi mantan-mantan menteri UMNO, dengar bisikan musuh. Kononnya, saya tak ada pilihan, saya nak selamatkan UMNO, oleh itu saya bersama PAS. Ini fatwa apa ni? Jadi saudara, akhirul kalam, pastikan kita bekerja sebagai satu pasukan. Dia memang ambil masa. Kita duduk pantau. Di atas nampak ada rapat, di bawah tu dia resah lagi. Di bawah lagi itu dia masih belum. Tanggungjawab kita pimpinan. Pimpinan ni apa? Pimpinan ini dia mesti ada ketegasan dan keberanian. Yakin dan sampaikan, itu pimpinan. Pimpinan ini bukan dia takut kerana resah di bawah. Kalau melainkan resah itu ada landasan yang baik. Pimpinan tahu cara menyelamatkan parti kita dan negara kita ini ialah dengan membina kekuatan bersama. Dan dia memerlukan dalam masa 2-3 hari ini turun ke bawah dan terangkan. Satu undi daripada mantan atau daripada ahli UMNO kepada musuh adalah pengkhianatan besar kepada bangsa, parti dan agama. Itu pahaman keyakinan kita. Karena bagi kita Islam itu lebih baik dimartabatkan dalam negara yang pelbagai kaum ini dengan pendekatan kita. Kalau bawa mereka itu lebih menakutkan dan negara tidak mampu, negara pelbagai kaum dan agama tidak mampu melihat bibit-bibit perpecahan di kalangan kita. Saudara, percayalah, ada orang Melayu yang cerdik, ada orang Melayu yang teknologis yang baik, ada orang Melayu yang digital, teknologi dan capacity untuk comprehend dengan baik. Kita pilih Melayu yang baik untuk pimpin kita dalam semua bidang dan negara akan selamat. Jangan ambil orang Melayu yang haprak dan rasuah dan zalim dan menipu dan memfitnah. Karena orang Melayu ini tidak mungkin dibawa dan diangkat memimpin masyarakat berbagai kaum negara kita. Di kalangan orang Cina, begitu juga. Atau orang India. Pilih di kalangan mereka yang ada prinsip dan wibawa. Ada integriti. Dan ini pakatan yang boleh mengikat kita sebagai satu pasukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.